Baik, kembali dalam cerita di Surat Berita. Kalau di awal tadi saya bersama dengan Cik Amlir Ayat, aktivis alam sekitar. Kita melihat kepada sempena dengan Hari Bumi 2022. Untuk waktu ini di segmen yang kedua ini, sudah tentu kita ingin melihat kepada suasana dan juga kemeriahan bulan Ramadan, dan tak lama lagi kita akan menuju kepada bulan Aidilfitri. Dan mungkin pada waktu ini saya nak terus bersama dengan rakan saya Muhafendi Muhammad. Kalau dengan Muhafendi ni alang-alang di dah petang ni, kita nak menuju ataupun lagi beberapa jam lagi nak buka puasa, sudah tentu Muhafendi akan sentiasalah berkongsi tentang cita-cita juadah tradisi khususnya daripada negeri Kelantan. Waktu ini saya difahamkan ada satu berita yang dikongsikan oleh Muhafendi pada awal tengah hari tadi, iaitu berkaitan dengan juadah kuih telur penyu yang menjadi hidangan yang dinanti-nantikan ataupun menjadi hidangan pilihan pada bulan Ramadan khususnya di negeri Kelantan. Tapi saya difahamkan bukan semua kawasan-kawasan ataupun di negeri Kelantan ada menyediakan atau menjual kuih telur penyu ini. Mungkin sebagai permulaannya, mungkin tak ramai secara peribadi daripada saya pun ini kali pertama saya mendengar nama kuih telur penyu ini. Mungkin boleh diperkenalkan kepada kami dan juga semua penonton, ada apa dengan kuih telur penyu ini? Baik Fauzi, saya pun pertama kali mendengar perkataan kuih telur penyu. Sebab kalau penyu ni biasanya kita kaitkan dengan negeri Terengganu yang terkenal dengan kedatangan penyu ke Rantau Abang. Tapi di Kelantan rupanya ada kuih yang dikaitkan dengan penyu ini. Namun apa yang saya saksikan, kuih telur penyu ini hanya terdapat di daerah Gua Musang. Di mana beberapa tinjauan yang saya lakukan di Bazar Ramadan, khususnya yang berada di tengah-tengah bandar Kota Baru ini, kita dapat saksikan pelbagai jenis kuih yang ada. Termasuklah kuih-kuih yang namanya agak ganjil sedikit seperti badak berendam, main teri, kuih bunga tanjung, jala emas dan sebagainya. Yang kuih semuanya rasanya manis. Namun ada juga kuih yang nama dikaitkan dengan penyu ini. Ini pertama kali saya jumpai, dan apa yang dikongsikan oleh seorang pembuat ataupun pengusaha kuih telur penyu ini, katanya resipi yang dibawa ini merupakan resipi daripada selatan Thailand, dibawa masuk ke negara ini dan dikongsikan secara tradisional turun-temurun sehinggalah resipi ini berjaya. Orang kata resipi ini diwarisi oleh Nur Azila ini. Jadi Nur Azila telah berjaya membuat kuih telur penyu ini yang dijadikan sebagai pencuci mulut. Dan kuih ini sebenarnya Fauzi, dia berinti, dan intinya di dalam bukan kacang hijau ataupun kacang merah, sebaliknya ialah kacang dal. Yang biasanya kacang dal ni kalau di sebelah selatan Thailand rasanya agak berlemak, dan kuahnya pula daripada santan. Asasnya kuih telur penyu ini, seumpama telur penyu itu dinamakan bulat seperti telur penyu itu, namanya telur penyu, asas pembuatannya adalah tepung beras. Yang mana tepung beras ini adalah barangan yang terkenal ataupun dibawa masuk daripada selatan Thailand. Jadi apa kata Fauzi, kita dengarkan apa yang dikongsikan oleh Nur Azila berhubung dengan kuih telur penyu ini. Saya buat kuih telur penyu ni dah lebih 15 tahun lah. Kuih ni kuih tradisi daripada Mok lah, daripada Thailand. Dipanggil kuih telur penyu bahasa kita lah. Kuih telur penyu sebabnya dia ni macam lebih kurang serupa dengan telur penyu lah. Dia punya lembut-lembut dia tu. Bahan utama dia adalah kacang daripada Thailand, yang kita memang ambil khas daripada sana lah. Dan juga tepung pulut, sate lah. Mula-mula sekali kita kena masak kacang tu dulu, arung kacang tu semua dulu. Lepas tu esoknya baru kita buat kulit dia lah. Untuk buat kulit dia, biasanya kalau saya pagi tu saya buat siap keduh dia dulu. Lepas tu lepas hantar anak sekolah ke apa tu, lebih kurang dalam pukul 8 start lah buat. Fandi, kalau dikongsikan oleh Azila tadi antara cara-cara penyediaan bagi kuih telur penyu, dan beliau telah pun menjalankan perniagaan menjual juadah kuih tradisi daripada negara jiran selatan Thailand ini selama lebih kurang 15 tahun. Difahamkan Azila menyediakan 1000 biji pencuci mulut dalam tempoh sehari. Dan mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini
sebab kita hanya dapat melihat visualnya, tak dapat merasa, tapi mungkin daripada sudut kita melihat kepada potensi untuk mempromosikan kuih-kuih tradisi seperti kuih telur penyu ini, sebagai seorang rakyat Kelantan juga, bagaimana Muhammad Fendi melihat potensi untuk dikembangkan ataupun dipromosikan lagi kuih-kuih tradisi seperti ini? Ya, benar. Fauzi, sebenarnya banyak lagi kuih-kuih tradisional seperti telur penyu yang pertama kali saya dengarnya sendiri sebagai rakyat Kelantan, pure Kelantan. Saya pertama kali mendengar adanya kuih telur penyu, yang mana kesemua kuih tradisional Kelantan ini sebenarnya ada kaitan dengan selatan Thailand. Yang kebanyakan mungkin resipinya ataupun warisannya dibawa masuk daripada selatan Thailand dan diwarisi oleh anak cucu di sebelah Kelantan ini. Seperti kuih tonyoh, ubi tonyoh, kuih yang saya sebut tadi, jala emas dan juga badak berendang ini merupakan kuih-kuih tradisional yang sekiranya tiada kesinambungan, tiada pengusaha yang dapat mewarisi pembuatan kuih-kuih tradisional ini, kita khawatir ianya akan pupus di telan zaman dan hanya nama sahaja dapat dikenali. Seperti yang saya maklumkan kepada Fauzi, kuih telur penyu ini baru pertama kali saya dengar. Mungkin ada beberapa jenis kuih lagi yang sebenarnya berasal daripada selatan Thailand, berada di Kelantan ini, namun telah pupus dan juga mungkin telah pun tidak lagi dikenali oleh generasi pada hari ini. Untuk itu saya kira walaupun Bazar Ramadan hampir di semua kawasan, di semua daerah Kelantan ini ada, dan juga ada pasar-pasar pagi dan juga pasar petang yang turut menjual juadah ataupun kuih-muih tradisional ini, namun saya melihat perlu adanya sokongan daripada pihak kerajaan dan juga Kementerian Pelancongan itu sendiri dalam usaha meningkatkan dan juga mengekalkan warisan kuih tradisional di Kelantan ini. Walaupun saya tahu ramai lagi yang orang perantauan daripada luar seperti Fauzi yang datang ke Kelantan ini untuk merasai nikmat makan makanan di Kelantan ini, namun mungkin sebahagian besar rakyat Kelantan ataupun mereka yang generasi yang muda-muda ini mungkin tidak lagi mengetahui kuih-kuih yang sudah pupus di telan zaman. Itu baru satu je, Fauzi, kuih telur penyu. Mungkin ada lagi selepas ini kuih yang namanya pelik, kuih kijang mungkin, ataupun kuih kuih Rusa mungkin, yang mungkin sudah namanya hanya tinggal nama dan tidak dapat lagi dilihat bentuk dan saiz ataupun apatah lagi untuk merasai. Jadi saya kira, Fauzi, perlu ada sokongan daripada pelbagai pihak, khususnya kerajaan negeri dan juga agensi pelancongan bagi memastikan warisan ataupun kuih-muih tradisional ini masih kekal dan dapat dicari dan dapat diwariskan kepada generasi muda supaya mereka kenal. Walaupun namanya ada, namun mereka kenal inilah kuih tradisional yang berada di negeri Kelantan ini, Fauzi. Seronok sebenarnya bila bercerita dengan Muhammad Fendi ni, seolah-olah kita bercerita dengan duta pelancongan daripada negeri Kelantan. Dan pastinya apabila kita bercakap tentang makanan dan juga tradisi, juadah tradisi dan tradisional ini, seperti yang dikongsikan oleh Muhammad Fendi, sebenarnya ada susur galur budaya yang perlu kita hayati, kerana ada cerita-cerita yang mungkin generasi ataupun golongan muda pada ketika ini tidak tahu sebenarnya cerita asal-usul juadah tradisi seperti kuih telur penyu ini. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fendi yang berkongsi cerita tentang ada apa dengan telur penyu, khususnya juadah yang kali pertama peribadi beliau menemukan ataupun berjumpa dengan kuih ini. Terima kasih Muhammad Fendi. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebelum Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.